Kad ni dalam rekod aku 14 tu selamba je tegak. Hai guys, sebelum video ni mula, tekan button subscribe tu guys. Subscribe tu kan gratis guys. Tak menyusahkan siapa-siapa pun guys. Lagi banyak kau tekan subscribe, lagi banyak aku akan upload video, okey? Selamat menonton. Okey guys, Assalamualaikum dan anda sedang menonton Avri Vlog Channel. Okey, untuk episod kali ni ini adalah episod sambungan yang mana episod lepas berkaitan dengan hit Super Hit Suipo 1922 tu. Kan aku set tepek dengan aku ajar korang cara marking kan. So sebenarnya video tu selepas tu dia panjang lagi, tetapi video aku bila aku nak edit video tu ada problem sikit. So jadi aku tak boleh nak masukkan file video tu ke dalam apps untuk edit. Aku agak kesal agak benda tu sebenarnya, sebab selepas set tepek dengan marking tu ada beberapa benda yang berlaku dan aku rasa benda tu paling penting aku nak tunjukkan korang. Tapi malang itulah, macam aku cakap tadi, video tu orang kata korup, rosak. So aku nak rekod balik macam mana kan, nak buat backup. Aku dah cuba buat backup pun tak dapat juga. So jadi untuk episod, so jadi aku ganti balik dengan episod ni. Dan episod ni lebih pada bercakap lah. So jadi kalau korang yang mana yang nak tahu tentang update pasal hit Suipo ni, korang tengoklah sampai habis, okey? Dan bagi yang mana ke channel aku, selamat datang ke Avri Vlog. Dan yang mana belum subscribe, dia tekan subscribe. Dan kalau ada iklan jangan skip, support aku guys. So jadi kalau boleh tengok ini exhaust. Exhaust ni exhaust lain tau, bukan exhaust yang V1 itu hari. So untuk exhaust ni aku akan buat episod lain. So korang follow je, stay je channel ni untuk tahu ni exhaust apa, okey? So sebab exhaust ni dah mengikut spek hit 92 dengan spek 63. Okay, so kita start dulu. Aku beritahu apa yang berlaku sebenarnya. Okay guys, selepas aku pasang hit ni, sebenarnya korang kena test dulu sama ada knocking ke tak. Benda tu paling wajib lah sebenarnya. Okay, bila kita pasang hit dengan blok ni, kita nak check sama ada piston tu berlanggar atau tidak dengan valve. Itu mana-mana lah bagi aku lah. Bagi aku itu adalah benda yang wajib sekali. Okay, so jadi aku sebenarnya tak berpengalaman sangat dengan hit super hit ni. Setakat ni sebelum ni aku pakai hit biasa tu. So jadi bila aku pasang hit super hit ni dengan blok aku yang lama 63, sebenarnya benda ni baru lagi pada aku lah. Sebab piston yang untuk 63 ni, okay, sebenarnya adalah piston untuk hit standard. Okay, sebab sebelum ni aku pakai 1922 okey je, tak ada apa, tak ada masalah. 1922 hit biasa. Tapi bila aku pakai hit Suipo ni, dia kedudukan valve tu adalah berbeza. Macam mana kalau kau boleh tengok dalam gambar ni, tepi ni, okay, yang aku bulatkan tu, itu adalah kesan-kesan pelanggaran antara piston dengan valve. Yang mana kalau boleh tengok pada pocket valve asal piston tu dengan yang kesan berlanggar tu, dia punya jauh dia gila-gila pun jauh, bukan sikit-sikit. So jadi aku boleh rumuskan, aku boleh kesimpulannya, hit super hit ni ataupun mana-mana hit super hit, dia punya kedudukan valve tu lebih ke atas sikit bagi untuk piston standard. So jadi yang mana korang kalau nak pakai hit super hit ni, kalau korang pakai piston yang biasa, okey, wajib korang buat pocket valve. Ataupun senang kata nak tahu langgar tak langgar, test dulu, tengok dulu ada knocking ke tak. Kalau tak ada knocking, cantik, okey, selamat. Tapi lebih selamat buat pocket valve lah. Sebab masa yang dalam gambar yang kau tengok tu, itu aku tak start lah. Aku just testing pakai masa tengah marking tu ada bunyi langgar. Okay, so jadi korang bayangkan itu baru testing pakai tangan. Kalau korang start ni ataupun korang biar motor tu hidup, korang bayangkan dia punya kesan dekat pada piston tu macam mana dia punya bentuk dia. So jadi sebelum korang run dulu, korang pasang dulu, dah set tepek apa semua, korang just adjust dulu dekat magnet macam nak buat marking tu, adjust dulu kat situ, tengok sama ada piston tu berlanggar atau tak. Okay, itu untuk piston biasalah, bagi aku wajib. Jadi selepas dah berkesan bertakik macam tu, aku buat keputusan nak kena hantarlah balik piston tu pergi ke kedai. So
Aku dah hantar, aku dah korek. Okay, macam gambar kau tengok ni aku letak tepi, itu adalah gambar aku hantar kedai untuk aku buat pocket valve. Dan Pomen Foundry tu sendiri pun pelik. Dia pun cakap, kenapa gap antara pocket valve biasa dengan yang aku nak buat baru ni, yang ada kesan takik tu, kenapa jauh sangat? Aku cakap lah superheat. Lepas tu aku cakap superheat 1922, dia tak percaya yang ada superheat 1922. Wah, sebab 1922 ni untuk pengetahuan korang, ini adalah barang baru lagi tau. Untuk 1922 ni superheat. Untuk sekarang superheat yang popular yang banyak dekat market adalah 2023, 2025. 1922 ni agak jarang lah nak keluar. So Pomen pun macam dia tak percaya sangat. So jadi bila aku dah cakap yang tu, Pomen just follow je apa yang aku nak buat kat piston tu. So bila aku dah buat piston tu, macam kau tengok gambar ni, yang ni sekali aku tunjuk, itu aku dah korek. Okay, aku dah buat pocket valve. Selepas aku buat pocket valve, aku dah pasang semua. Alhamdulillah tak ada knocking. So jadi sekali aku beritahu korang, kalau untuk korang pakai piston biasa, aku sarankan buatlah pocket valve. Walaupun kau tak pakai superheat pun, korang kena check lah, check balik sama ada knocking atau tak, berlanggar atau tak valve tu sebelum korang run motor tu. Okay, jadinya so untuk kalau korang tanya aku, kalau untuk yang kan aku cakap ini untuk piston standard kan, dia sebenarnya dia ada piston khas untuk superheat sebenarnya. Kalau korang tahu yang Umar Racing 65 X Pro tu, yang mana piston nama X Pro tu, tak salah aku piston tu itu adalah piston untuk superheat sebenarnya. Sebab itulah dia punya tu agak mahal sikit. Dia punya kedudukan pocket valve pun korang boleh tengok antara piston biasa dengan piston X Pro tu, memang dia punya lekuk tu jauh beza. Tapi harga mahal lah. So tak semua orang mampu beli. So jadi nak tak nak kita kena hantarlah ke bengkel buat pocket valve korek dekat piston biasa. So okay guys, so itu yang problem yang pertama pasal knocking valve dengan piston berlanggar. Jadi yang problem yang kedua adalah, kan aku beritahu korang yang aku nak pakai cam T2 dengan aku tukar bearing cam sekali, dan malangnya benda tu tak function dengan elok. Sebab apa? Okay, kau tengok ni cam dia. Okay, ni T2 ni bearing aku pakai bearing apa tu, ACK tak silap aku, ke bearing Asuka. Okay, bearing Asuka. Jadi kau tengok ni problem dia adalah aku pegang, aku pusing. Tengok dia punya respon ni macam mana, slow. Sebab dia tak lancar langsung, dia macam sangkut. Lepas tu bearing tu macam ada bergesel gila. So jadi bila aku pasang ni, okay, lepas aku dah siap buat piston, korek semua kan, bila aku run start, bunyi kuat belah cam belah sana, belah dekat water pump. So bila aku pelik kat, beberapa kali aku buka pasang, aku check apa benda yang problem. Ingatkan rocker arm dah makan ke, ingat rumah sub rocker arm tu dah longgar ke, aku dah check semua dah. Tapi cam aku tak check. So bila aku keluarkan cam ni dan aku keluarkan cam aku yang lama yang G2 tu, aku test, berbeza dia dekat putaran ni. Aku putar G2 tu, dia lagi laju. Kalau yang ni nampak, dia terus stop. Pakai G2 balik yang lama tu kan, bila aku pakai G2, terus bunyi yang kuat tu terus hilang. Okay, terus hilang, dah tak bunyi langsung. So aku tak sure lah, aku tak cakap lah yang bearing ni rosak apa rosak. Mungkin lah nasib aku tak cantik, aku dapat barang yang dah kurang sikit. So jadi untuk spek yang ni aku pakai cam G2 balik. Okay, so jadi bila aku dah pakai G2 macam aku cakap tadi, terus bunyi kuat tu dah kurang, dah hilang. Cuma aku nak beritahu korang, bila korang dah tukar head ni tukar head, korang pun dah pakai cam racing kan, cam yang tinggi-tinggi semua kan, jangan pelik kenapa kalau kat head korang ada bunyi. Bunyi tu maksudnya aku bunyi macam halus kecil, macam ketek. Itu normal. Sebab apa? Itu kita kena set tap pad supaya tap pad tu tak ketat sangat, supaya dia tak bergeser terlalu kuat dekat cam punya bonggol ni. So bila batu tu dia tak bergeser kuat sangat.
So dia ada free play dia. Bila ada free play dia, barulah dia rengan, dia nak ketuk, dia nak berpusing. So memang lancar lah motor. Tapi kalau ketat sangat pun, dia jadi banyak masalah nanti. Cam korang makan, korang punya batu pengikat ujung dekat rocker arm tu pun dah makan. Valve korang kat batu atas tu pun boleh sompek. So seeloknya kita kena setting tappet ada free play sikit, ada bunyi sikit. So bila ada free play sikit, dia akan bergoyang, dia akan bunyi. So itulah orang kata ada bunyi. Dia bukan bunyi tappet yang kuat, dia bunyi tappet yang normal lah bagi aku untuk orang yang modi. Okay, untuk problem yang ketiga pula, okay, bila aku dah set settle semua, dah pasang, aku dah set tappet semua tadi kan, bila aku start motor, dia ada bunyi misteri sikit. Tapi bunyi misteri tu jangan risau, aku dah check dah semua, dia tak ada berkaitan pun dengan heat. Cuma aku syak dia dua je. Dua tu adalah satu rantai kecil aku, okay, rantai timing chain tu. Yang kedua adalah blok. Okay, sebab blok ni aku dah pakai lama, daripada heat yang heat potting jahanam tu pun aku pakai blok ni juga. So jadi aku rasa blok ni dalam 3 tahun lah. Okay, 3 tahun. So jadinya mungkin aku rasa piston dia dah longgar ke, ataupun dia dah makan-makan sikit ke. So jadi piston tu dah bergoyang sikit kat dalam. So itulah dia akan menghasilkan bunyi yang hampir agak bunyi macam bunyi knocking. Mula aku syak, takkan bunyi road. Bila aku dah buka road, aku test road okey, semua okey. Tapi bila dah pasang 2-3 kali aku pasang bunyi. So aku syak dua, sama ada rantai kecil dengan blok ni. Sebab dua benda tu je yang aku tak tukar. Head full set, macam kau tengok video lepas, full set aku dah tukar. Barang baru aku dah check semua, tak ada goyang, tak ada apa. Bearing cam pun aku dah tukar cam yang lagi elok. So sekarang ni dua je, sama ada timing chain ataupun blok. So kalau kau nak dengar bunyi ni macam mana, okey, aku start. Guys, so macam mana kau boleh dengar tak bunyi dia? Okay guys, so macam kau tengok video tadi, bunyi dia aku tak tahu, tak sure lah bunyi dia mikrofon aku ni tangkap ke tak. Tapi kalau dengar daripada telinga, bunyi dia lebih seakan lebih pada knocking. Tapi aku dah check, knocking tu dia bunyi belah-belah sini, belah-belah dekat sini dengan, tapi dia belah ke sana. So aku syak, macam aku cakap tadi, aku syak dua je, sama ada blok tu dia dah longgar ataupun rantai kecil tu dah kendur. Maksudnya dia dah panjang, dia dah sampai time untuk tukar. So untuk tukar dua benda tu, nantilah untuk akan datang nantilah video. So untuk sementara ni aku pakai dulu yang ni. So far aku pakai, alhamdulillah okey. Respon semua cun okey. Bagi yang tanya aku apa respon selepas pakai superheat ni, aku boleh cakap ni macam lah. Okey, dengan kombinasi dengan cam G2 tu, aku rasa dia punya VTEC dia padu gila. Bagi aku, untuk aku buat motor ni, aku bukan nak berlumba pun. Aku just nak sedap-sedap rasa, sedap-sedap bawah. Macam senang kata, macam kalau nak ke 1.4 tu relax je, tak payah nak kena tunduk, tak payah nak kena fly apa semua. Kau tegak je dah boleh dapat 1.4, 1.5, 1.6 macam tu. So itu adalah aku punya target, bukannya aku nak pergi berlumba ke apa. So bila aku pakai heat ni, setakat ni dalam rekod aku 1.4 tu selamba je tegak. Memang pergi gila. Aku cakap korang memang berbeza lah heat ni dengan spek yang sebelum ni. Spek sebelum ni lepas 1.2 ketat gila, nak keluar ke 1.2 tu memang lambat. Tapi yang ni selamba je. Memang aku bagi aku cakap korang, respon memang cun-cun gila, memang sedap lah so far. So setakat ni rekod aku test 1.45. Jalan pendek, kalau jalan panjang lagi mungkin boleh go lagi. So itu pun bergantung tak, kalau kau tanya aku, takkan 1.45 je. Dia sebenarnya top speed ni dia bergantung pada berat rider dengan chest pocket lah. So aku berat, so
nak mencapai tahap contoh kalau korang cakap alah ada je spek 63 boleh 18, itu mungkin rider dia ringan. Kalau rider dia macam aku dapat 18 tu mungkin dah jet road. Kalau 63 stroke biasa mungkin dia ada resepi dia sendirilah. So aku pun tak adalah nak kejar kelompok hadapan, agak-agak boleh follow gitu-gitu pun okey dah sebenarnya. So jadi untuk blog ni memang aku plan nak tukar macam aku cakap tadi, cuma aku tak tahu lah, tengok pada bajet sebenarnya, sama ada aku nak stay 63 aku akan beli 63 ataupun mungkin aku akan upgrade. Siapa tahu kan, kalau rezeki terbijak. So korang support lah aku kalau ada iklan tu jangan skip. Mana tahu boleh buat spek lagi gempak-gempak ke. So kalau dapat 65 okey ke kan. So mesti kau tanya, kalau masuk 65 boleh ke pakai H1922? Dia sebenarnya boleh je, tak ada masalah. Tapi kalau pakai H1922 ni untuk 65, dia punya power tu okey, dia macam ni lah. 65 pakai H2025 dengan 65 pakai H1922. Apa beza dua benda ni? Yang pakai H2225 ni dia punya power all out. Memang habis punya power dia keluar. Untuk 1922 ni power dia tak all out. Mungkin dalam 70% dia power dia akan keluar. Macam 22-25 mungkin 95-98% power dia keluar. So jadi macam aku cakap kau tadi, aku punya target adalah aku bukannya nak berlumba. Aku just nak santai-santai, senang, nak jalan jauh pun nak 14 tu relax. So dengan 65 dengan 1922 ni aku rasa okey lah kan. Cuma ni pun tak potting lagi head ni. Aku just PNP aku lupa nak cakap pasal tu. Head ni aku PNP tau. Aku tak potting lagi. So mungkin aku masuk 65 aku dah boleh potting head ni. So tu nanti aku kena kaji balik lah. Tapi aku rasa memang kena potting lah. Nak masuk 65 ni kena buat pop polish, bagi dia lawas, bagi kawah dia ke apa macam mana tu nanti aku akan upload dekat video. Okay, jadi keseluruhan dia, kalau korang tanya aku sangat puas hati lah. Okay, pada korang yang nak follow aku punya spek ni, silakan. Dan jangan malu, jangan segan. Memang bagi aku ni untuk spek sedap-sedap jalan lah, orang kata kan. Sebab untuk zaman sekarang, untuk 2020 bagi aku, sebab macam mana aku nak cakap sebab 2020 ni untuk korang pakai superhead adalah mudah. Okay, aku tengok dekat Facebook, dekat Shopee apa semua, superhead bawah 500 dah boleh dapat. Dulu Hummer saja yang ada superhead, dan korang pun tahu harga dia hampir nak dekat 2000. So tak semua orang mampu, semua orang just pakai head CMS 1922. So sekarang ni dah new era yang baru tu, semua orang boleh pakai superhead, tak kisahlah apa-apa saiz. So aku rasa benda ni adalah satu revolusi yang bagus lah. Okay, so lagi better lah. Tapi aku tak cakap yang head biasa tu tak power. Dia ada karakter dia. Tapi superhead ni karakter dia, sebab tu nama dia superhead. Bagi aku memang dia power lah. Untuk cam, terpulang pada korang. Korang tanya pada komen korang. Macam aku, kenapa aku pakai G2? Sebab itu je cam yang ada. So cam tu elok lagi. Aku tak payah nak tukar cam tu. Kalau aku naik 65, aku tak payah tukar lah. Sebab G2 tu dah boleh support sampai 68. Tak silap aku, 8. So aku tukar 65 pun G2 tu boleh pakai lagi. Okay, aku rasa settle dah untuk episod Hit 1922 ni. So untuk next project, korang stay tune, nantikan. Untuk episod selepas episod ni, episod yang terdekat adalah episod exhaust. Okay, exhaust ni aku buat mengikut spek motor ni. Okay, so nak tahu spek apa, macam mana karakter dia, macam tadi bunyi pun kau dah dengar sikit kan. Nak tahu full, okay, korang tunggu untuk next video akan datang. Okay, dan untuk selepas exhaust pula, mungkin lah aku akan tukar cover set. Okay, cover set lah sebab ni pun dah lama baik cover set ni. Daripada ni ori motor aku ni 2014. So sekarang dah 2000 apa. So okay, aku rasa sampai di sini saja untuk episod Superhead Swipo 1922 ni. Okay, so aku harap korang suka tentang apa yang aku explain ni. Dan aku minta maaf guys, minta maaf sangat-sangat pasal video pemasangan yang sambungan itu dah rosak. Aku pun tak tahu aku dah buntu lah. Sebab tu lah video tu aku lambat upload. Aku tak tahu cara nak buat. So ini adalah cara terbaik aku.
aku bagi tahu korang. Allahu Akbar. Aku bagi tahu korang, ini macam track lah ni. So aku bagi tahu korang apa yang berlaku dan macam mana proses dia pasang head ni. So aku harap bermanfaat. So andai kata kalau aku ada salah info ke salah apa ke, korang boleh komen dekat bawah, bagi tahu, kita share sama rata, kita betulkan mana yang salah, kita bagi tahu mana yang betul. Okey. So, jadi macam biasa jangan lupa like, komen dan subscribe. Okey, macam biasa kalau ada iklan jangan skip, support aku guys. So terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.